Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang berkomunikasi, bercakap, nak close deal ataupun nak menyampaikan mesej dengan orang, sebenarnya satu step yang perlu kita ketahui dan garis bawahi, iaitu seni membina hubungan. Berapa ramai antara kita yang bila bercakap dengan orang, orang rasa macam tak kena, orang tak boleh terima mesej-mesej kita. Justru tuan-tuan dan puan-puan, untuk topik kali ini, konten kali ini, saya akan kongsikan seni membina hubungan bahagian pertama. Bila kita sebut tentang seni membina hubungan, sebenarnya kita bercakap dengan seseorang, kita perlu diterima dahulu. Dan selepas kita diterima, insya-Allah mesej-mesej kita ataupun apa sahaja yang kita nak sampaikan, mudah mereka akan terpengaruh, insya-Allah. Jadi, untuk bahagian pertama ini, saya akan kongsikan dengan anda ada 5 seni membina hubungan. Dan di bahagian satu ini, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan seni membina hubungan dengan teknik match and mirroring. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang seni membina hubungan ini dalam bahasa Inggerisnya adalah building rapport. Apakah rapport? Apa itu rapport? Nak mudah faham, rapport adalah bridge. Rapport adalah jambatan. Sebelum kita nak menasihati seseorang, sebelum kita nak sampaikan satu-satu mesej kepada orang yang kita nak nasihatkan ataupun sampaikan mesej kita, sebelum kita nak memberikan ceramah, kita perlu membina jambatan dahulu supaya orang mudah faham, orang senang dengan kita. Untuk bahagian pertama ini, saya akan kongsikan dengan anda seni membina hubungan dengan teknik match and mirroring. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan, match and mirroring teknik ini khas untuk anda close deal secara one-to-one atau in small group. Alright? Dan dalam match and mirroring teknik, ianya berkonsepkan di mana kita meniru seseorang. Contohnya, kita berjumpa dengan seorang yang kita baru jumpa. Kita tiru dahulu apakah perlakuan mereka. Kita match and mirrorkan dahulu. Dan selepas mereka rasa senang dengan kita, insya-Allah barulah mudah untuk kita sampaikan mesej-mesej kita kepada mereka. Dan bila kita sebut tentang match and mirroring teknik, ada 4 match and mirroring teknik boleh kita aplikasikan untuk membuatkan orang selesa dan bagaimana kita membina hubungan dengan seseorang yang kita baru jumpa ataupun seseorang yang sukar untuk kita pengaruhi. So, jom kita lihat sama-sama. Untuk teknik match and mirroring yang pertama, match and mirroring intonasi suara ataupun tone of voice. Apakah yang dimaksudkan dengan match and mirroring intonasi suara ataupun tone of voice? Maksudnya, bila kita berjumpa dengan seseorang, kita match and mirrorkan tone suara dia. Sebagai contoh, kalaulah dia pergi dengan kita, dia tanya, "Assalamualaikum Tuan Rizal." So, saya akan match and mirrorkan tone of voice dia, "Waalaikumsalam Tuan, apa yang saya boleh bantu?" Ataupun contoh, dia datang dengan kita, dia kata, "Assalamualaikum, saya nak tanya berkenaan dengan bahagian A ni, saya tak faham macam mana nak isi borang ni." So, kita pun match and mirrorkan intonasi suara, "Waalaikumsalam Tuan, terima kasih. Jom saya akan explain Tuan bagaimana untuk mengisi borang bahagian A." Alright? So, point saya tuan-tuan dan puan, sekiranya kita nak membina hubungan dengan seseorang, kita perlu match and mirrorkan tone of voice. Tuan-tuan dan puan, berapa ramai antara kita yang pernah menghadapi situasi ada rakan kita call, kawan baik kita call, so kita pun angkat call. "Assalamualaikum Rizal, kau dekat mana?" So, dia pun kata, "Waalaikumsalam, ya Allah, aku dekat sini." So, apa kita buat? Kita akan match and mirrorkan tone of voice. So again, untuk match and mirroring yang pertama, kita samakan, kita match dan mirrorkan tone of voice ataupun intonasi suara. Yang kedua adalah kelajuan suara ataupun speed of voice. Dan bila kita sebut tentang speed of voice ataupun kelajuan suara, kita match and mirrorkan kelajuan suara dia dan kita try untuk samakan. Sebagai contoh, dia kata, "Assalamualaikum warahmatullahi Tuan, apa khabar Tuan?" So, kita pun match and mirror kan. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan, Alhamdulillah sihat." Alright? So, same goes to case study kita. Sekiranya rakan karib kita telefon kita, bila dia kata, "Rizal, kau dekat mana ni? Lama dah tak jumpa kan? Jom kita pergi main futsal." So, kita pun kata, "Waalaikumsalam. Jom. Selalunya kita akan samakan kelajuan suara kita, speed of voice. Dan juga
tone of voice. Kita akan samakan tone of voice dan speed of voice. Jadi, tuan-tuan dan puan, untuk match and mirroring, yang pertama adalah tone of voice dan yang kedua adalah speed of voice. Dan percayalah rakan-rakan sekalian, sekiranya kita menyamakan speed of voice dan tone of voice, orang akan rasa match, dan ini adalah salah satu cara untuk membina hubungan. Untuk teknik match and mirroring yang ketiga, iaitu kita match and mirrorkan gerakan tangan. Berapa ramai antara kita yang perasan ada sesetengah individu yang ada active hand gesture, right? Sebagai contoh, dia call orang, Assalamualaikum. Saya berada dekat blok A ni. Blok A dekat mana blok B dekat mana straight lagi So maksudnya apa? Bila mereka bercakap, mereka juga adalah orang yang aktif dalam hand gesture-nya ataupun pergerakan tangannya. Justru sekiranya anda nak membina hubungan dengan individu-individu seperti ini, anda boleh match and mirrorkan gerakan tangan mereka. Contoh, bila anda bercakap, apa yang boleh saya bantu tuan? Contoh. Jadi, dia pun kata, tuan, saya sebenarnya agak confused lah tuan. Macam mana nak isi form A ni? So, kita pun match and mirrorkan. It's okay tuan. Kalau tuan rasa confused, so saya boleh bantu untuk mengisi form A. Contohnya. So, again, kita boleh tiru, kita boleh match dan mirrorkan gerakan tangan. Alright? So, itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk match and mirroring teknik adalah postur tubuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita di rumah, kita duduk dan kemudian datang tetamu dan tetamu tu duduk dekat bawah, so apa kita buat? Yes, kita pun akan duduk dekat bawah. Sebab apa? Sebab it shows respect. Dia menunjukkan kita hormat dengan dia. Alright? So, sebenarnya orang Melayu kita ataupun orang dulu-dulu telah mengajarkan kita tentang match and mirroring teknik dengan menyamakan postur tubuh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila postur tubuh orang itu sama dengan kita, mereka akan rasa kita ni sama dengan dia. Dan insya-Allah mudah kita diterima, insya-Allah. So, bila kita sebut tentang postur tubuh, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka duduk menyandar, so kita boleh match and mirrorkan dengan duduk menyandar dahulu. So, again, bila kita sebut tentang match and mirroring teknik, ianya adalah satu teknik di mana kita menyamakan dahulu. Kita bukan samakan sampai habis. So, ini adalah teknik di mana kita akan menyamakan dahulu supaya mereka rasa selesa dengan kita. Ataupun mungkin orang tu mempunyai postur tubuh, dia berpeluk tubuh macam ni. So, kita pun secara natural kita match and mirrorkan dia dengan mungkin silangkan sedikit tangan kita. Ataupun ada certain orang, tuan-tuan dan puan-puan, mereka letakkan tangan dalam poket. Dua-dua macam ni. Jadi kita untuk membina hubungan, kita juga boleh meletakkan tangan kita satu dengan tujuan untuk match and mirroring. Alright? Ataupun mungkin ada orang duduk dan dia silangkan kaki dia macam ni. So, kita dengan niat untuk match and mirroring, kita juga boleh silangkan kaki dengan cara minimum. Dan kita akan tunjukkan beberapa gambar, yang mana gambar-gambar ini menunjukkan bahawa match and mirroring teknik adalah satu teknik yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Sebagai contoh, kita lihat gambar ini. Di sini kita boleh lihat bahawa dua-dua pemimpin dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, match and mirror each other. Mereka match and mirror. Right? Dan kalau kita lihat gambar ini juga, mereka juga match and mirrorkan each other. Right? Dan gambar ini menunjukkan di mana Jim Gray, iaitu moderator yang anda lihat di gambar ini, menyilangkan kaki. Alright? Dan kita lihat tetamunya, Tom Brady, juga menyilangkan kaki, dan ini adalah satu teknik match and mirroring yang sangat bagus. Sebab Tom Brady, dia menyilangkan kaki dengan minimum. Alright? Kalau kita lihat di sini, Jim Gray, dia menyilangkan kaki, tapi Tom Brady, dia silangkan kaki juga, tapi dengan cara minimum. So, ini adalah salah satu teknik match and mirroring. Dan again, kita perlu garis bawahi di sini adalah bila kita sebut tentang match and mirroring, kita ikut dia, kita follow dia,
kita seolah-olah menjadi cermin kepada dia, tapi kita tak perlu follow 100%. Kita boleh follow mungkin secara minimum. Kalau macam contoh orang tu dua-dua masukkan tangan dalam poket, kita mungkin boleh masukkan satu sahaja. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya mereka letakkan dua-dua tangan mereka dekat atas meja, kita follow, kita match and mirrorkan dengan letakkan hanya satu sahaja tangan kita dekat atas meja. Ataupun sekiranya orang tersebut dia silangkan kaki dan kemudian dia menyilangkan tangan dia macam ni dan sambil dia menyandar, so kita perlu match and mirrorkan dengan cara minimum. Mungkin kita tak perlu menyandar dan silangkan kaki, kita boleh silangkan tangan kita macam ni saja secara minimum. So point saya adalah match and mirroring teknik adalah salah satu teknik di mana kita menyamakan dan seolah-olah kita mirrorkan dia dengan kita supaya mereka akan rasa kita ni sama dan akhirnya mereka akan lebih selesa dengan kita, dan sekiranya mereka sudah berasa selesa dengan kita, insya-Allah kita boleh menyampaikan mesej-mesej yang kita sampaikan.